Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya telah pun kita pilih dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Balah topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara ialah penyasaran semula subsidi diesel melalui SKDS 2.0. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Datuk Dr. Stanley Tan yang merupakan pengarah kanan di sektor barang kawalan dan subsidi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, terima kasih kerana sudi menjemput. Ya, dan kita ada masa yang mungkin agak singkat sebenarnya Datuk untuk bercakap tentang isu yang cukup penting ini. Tetapi mungkin buat permulaan ini kita juga ingin mendapat pencerahan daripada Datuk lah, mungkin secara ringkasnya tentang latar belakang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi ataupun SKDS 2.0 ini. Ya, mungkin saya boleh ringkaskan. SKDS ni bermula bermula daripada 15 Mei 2023 melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN. Kerajaan telah memutuskan untuk menyasarkan semula subsidi diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 iaitu SKDS dengan menggunakan sistem fleet card. Ini adalah untuk kepada 9 jenis kenderaan di Semenanjung Malaysia sahaja. Kenderaan barangan dan dalam SKDS ini juga kita ada untuk kenderaan sektor pengangkutan darat awam dan sektor pengangkutan darat barangan. Jadi melalui sistem fleet card ni nanti dua sektor ni akan sektor barangan darat ni akan membeli minyak menggunakan fleet card dengan harga RM2.15 yang ada di pam sekarang ni. Dan untuk kenderaan yang kenderaan awam akan menggunakan fleet card ni dengan harga RM1.88. Kenapa Datuk merasakan bahawa subsidi ataupun SKDS 2.0 ini perlu dilaksanakan sebenarnya? Okey, baiklah. Seperti dalam ucapan Belanjawan 2024 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober 2023 telah memaklumkan bahawa pada 2019 jumlah liter diesel 6 bilion liter diesel telah meningkat ke 10 bilion liter pada tahun 2023. Di mana peningkatan ini adalah sebanyak 40% berbanding dengan peningkatan jumlah kenderaan diesel ni hanya 3%. Jadi kita nampak dekat situ ada sedikit perbezaan peningkatan mendadak. Adalah mustahil kalau dengan 3% kenderaan tu sebanyak 4 bilion liter kenaikan jumlah penggunaan. Jadi di sini kita nampak ada sedikit keraguan di situ, berlaku ketirisan dan itu sebabnya objektif untuk SKDS ni adalah untuk mengurangkan ketirisan. Kalau kita tengok pada tahun 2022 harga diesel komersial RM5.50 pada ketika itu. Tapi apabila kita isi minyak di stesen minyak baru RM2.15. Jadi kerajaan pada ketika itu memberi subsidi sebanyak RM3.35. Kalau bayangkan kalau kita isi 100 liter diesel, kerajaan memberi subsidi sebanyak RM335. Jadi hanya untuk 50 km saya tu untuk barangan. Jadi kita nampak kan di situ kerajaan banyak membantu rakyat dengan memberi subsidi kepada kenderaan barangan ni untuk menstabilkan harga barang. Dan pada tahun ini kita mensasarkan supaya bila berlaku penggunaan fleet card ni nanti akan mengurangkanlah ketirisan ni nantilah. Begitu. Dari segi proses pemilihan sendiri, tadi pun Datuk ada sebutlah tentang kenderaan-kenderaan yang akan terlibat dalam penyarasan semula.
subsidi diesel melalui SKDS 2.0 ini. Apa yang alasan yang dilihat ataupun ialah perkara-perkara yang dilihat oleh kerajaan sendiri sebelum membuat keputusan ini sebenarnya? Itulah kita melihat tadi dari segi ketirisan. Yang kedua, kita nak mendigitalkan pembelian minyak diesel ni dengan fleet card. Jadi apabila kita dapat data-data melalui pembelian minyak diesel ni menggunakan fleet card oleh kenderaan barangan darat, kita boleh nampak trend penggunaan dan kita boleh membuat penguatkuasaan melalui pendigitalan lah nanti. So jadi kita harap ketirisan tu boleh dikurangkan dan boleh membantu kerajaan mengurangkan subsidi. Begitu. Dan apakah KPDN menjangkakan dengan pelaksanaan SKDS 2.0 ini mungkin dari segi income to the government sendiri akan meningkat sebenarnya daripada hasil daripada pelaksanaan SKDS 2.0 ini? Ya, secara teorinya lah. Dari segi apabila kami melihat dari segi bila kita mengawal pembelian minyak diesel melalui fleet card ni, kita akan mengekang kenderaan yang berisi secara berulang, yang mengisi dalam tong drum ataupun dalam dalam bentuk yang banyak, yang kalau kita tengok selalu mereka isi dalam tong-tong yang di belakang lori dan sebagainya kan. Jadi dengan ada fleet card ni kita nampak sekali pengisian adalah 260 liter. Jadi mereka akan mengisi sekali, mustahil dia akan mengisi 2-3 kali dalam masa serentak. Jadi dengan fleet card ni kita akan nampak trend pengisian tersebut. Jadi kenderaan-kenderaan yang layak ni kita harap mereka akan mendaftar dan mereka terus mula menggunakan fleet card ni untuk kita mendapatkan data-data tersebut. Dan untuk syarikat-syarikat yang mungkin terlibat ini, bila mereka boleh memohon, dan apakah ada cut off date sebenarnya untuk memohon SKDS ini, Datuk? Ya, untuk makluman Yang Berhormat Menteri, KPDN telah mengumumkan pada 6 Mac yang lalu untuk semua syarikat yang layak boleh memohon fleet card mulai daripada 7 hari bulan Mac lah sehingga kini lah. Jadi kita harap mereka yang berminat untuk ataupun semua syarikat-syarikat yang mengendalikan kenderaan barangan ni supaya mendaftar dengan kita dengan cepat, supaya kita boleh sebab boleh mendapat data tersebut, dan kita harap persediaan ini akan membolehkan kenderaan-kenderaan ini bila kenaikan harga nanti ataupun ada kajian kenaikan harga di PAM nanti, mereka tidaklah kata orang terlepas daripada menikmati subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Setakat ini Datuk, reaksi dan juga respon daripada mereka yang terlibat ini, daripada syarikat-syarikat ini, apakah mereka menunjukkan satu respon yang positif ataupun masih lagi ada perasaan mungkin tidak puas hati dan sebagainya, Datuk? Setakat ni kita tengok respon daripada syarikat sangat menggalakkan. Dari jumlah kenderaan yang kita jangka mendaftar dalam 263,000 kenderaan. Setakat ni sudah mencecah 40% daripada jumlah berkenaan. Dan kita nampak dari semasa ke semasa pertambahan tu makin meningkat, dan sehari dalam lingkungan 5 hingga 6,000 pendaftaran kenderaan yang mendaftar. Jadi kita nampak ada sedikit kesedaran di situ, dan kita harap mereka mendaftar dan terus mendaftar. Mungkin yang belum lagi mendaftar tu mungkin ada masalah dari segi untuk memperbaharui cukai jalan, mereka permit dan sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan ada sedikit kelewatan untuk mereka mendaftar lah. Walaupun kita masih membuka dan kita masih mengharapkan mereka mendaftar lah. Apakah juga timbul barangkali Datuk persepsi ataupun rasa tidak puas hati itu, dan adakah mereka menggunakan alasan bahawa dengan penyarasan semula subsidi diesel melalui SKDS 2.0 ini mungkin akan memberi impak ataupun kesan kepada keuntungan syarikat-syarikat yang terlibat? Sebab itulah kita
banyak membuat engagement bersama dengan mereka-mereka yang persatuan-persatuan kenaan barangan darat ni, dan kebanyakan mereka respon berkenaan dengan ialah kita memberitahu kebaikan dan inisiatif kerajaan untuk membantu mereka mengurangkan kos dari segi pengangkutan dan sebagainya. Kerana apabila berlaku kenaikan harga nanti, mungkin ialah kos operasi mereka mungkin akan meningkat. Ya. Diesel yang RM2.15 tu kalau dibeli di pam mungkin akan lebih meningkat, lebih mahal. Jadi dengan adanya fleet card ini, harga tu masih maintain lagi, masih kekal dengan RM2.15. Yang membimbangkan kita barangkali Datuk, kalaulah alasan kenaikan kos, kenaikan harga diesel melalui SKDS ini dilaksanakan, ini berarti bahawa akan berlaku jugalah kenaikan kos dari segi operasi seperti apa yang Datuk sebut. Tetapi yang membimbangkan kita, apakah kenaikan kos ini juga akan menjadi mangsa nanti adalah pelanggan mereka itu sendiri. Apakah ini juga isu yang dilihat secara serius oleh KPDN? Secara teorinya kita kalau dengan harga RM2.15 ini adalah harga yang kekal dengan fleet card ini. Kita harap mereka yang yang mengendalikan kenaan barangan ini tidak menaikkan harga, bukan disebabkan kenaikan harga petrol di pam itu mereka menaikkan harga, sedangkan mereka mendapat fleet card. Jadi kita harap mereka tidaklah memindahkan ataupun menaikkan harga barang sesuka hati lah, perkhidmatan mereka lah. Kerana jika berlaku begitu, kita akan mengambil tindakan undang-undang lah. Saya tertarik hati juga sebenarnya bila Datuk sebut tentang keterisan, dan ini juga merupakan satu isu yang sebenarnya sudah pun diketahui ramai lah. Kadang-kadang ada juga syarikat-syarikat disebabkan oleh harga diesel murah, mereka mengambil kesempatan macam Datuk sebut tadilah menggunakan diesel dengan begitu banyak walaupun dan kemudian dia menjual pula kepada pihak-pihak lain, terutamanya di luar negara dan sebagainya. Apakah ini juga antara faktor yang memberikan inspirasi sebenarnya kepada KPDN untuk mengenakan apa yang disebut sebagai subsidi diesel melalui SKDS 20.0 itu? Itu antara salah satu penyebabnya lah. Memang kita nampak jumlah nilai ringgit subsidi diesel ni semakin meningkat tiap-tiap tahun. Pada tahun 2022 kerajaan telah membelanjakan sebanyak 20.9 bilion. Dan pada tahun 2023 kita berjaya untuk melihat harga komersial semakin stabil jadi 14.3 bilion. Masih lagi dalam lingkungan yang sangat tinggi. Jadi kita harap apabila kita melaksanakan SKDS ni 2.0, kita dapat mengurangkan lagi subsidi yang kerajaan tanggung di mana ketirisan berlaku berbanding dengan jumlah kenderaan yang ada di negara kita. So dengan adanya sistem ini kita harap mereka yang membuat aktiviti penyeludupan ni dan menjual minyak-minyak bersubsidi kepada industri yang tidak layak dapat dikurangkanlah. Saya tertarik hati bila kita sebut tentang istilah penyasaran semula itu sendiri tu, dan saya juga tertarik hati bila Datuk sebut tentang fleet card itu sendiri. Tetapi dari segi harga itu, apakah ianya akan meningkat daripada apa yang ada sekarang ini, ataupun pihak kerajaan menentukan ataupun sudah pun menetapkan harga yang akan dikenakan nanti? Untuk makluman, fleet card ni apabila mereka mendaftar menggunakan sistem fleet card ni, harga akan kekal seperti sekarang. Okey. Jadi kajian semula harga tu bergantung pada kerajaan lah. Keputusan kerajaan kelak sama ada harga di pam itu akan dinaikkan ataupun tidak. Itu saya tidak boleh sebut. Dan jadi sebab itu kita harapkan syarikat-syarikat ni mendaftar, mendapatkan fleet card ini di dalam sistem My Subsidi di bawah KPDN. Kemudian melalui pendaftaran tersebut mereka pergi ke 5 syarikat utama, Petronas, Petron, Shell, BHP,
dan Chevron untuk memohon fleet card. Okay. Jadi itu adalah harapan kita untuk memastikan supaya sektor ini terus beroperasi dengan keadaan sedia ada, dengan harga minyak yang sedia ada. Dan kos mereka akan masih kekal. Kos pengangkutan mereka, kos minyak diesel ni masih kekal. Dari segi pengawalan itu sendiri, bagaimana untuk yakin bahawa ianya akan dapat dilaksanakan seperti apa yang kita mahukan sebenarnya daripada apa yang KPDN kendaki sebenarnya? Ya, kita sekarang ni dengan sistem yang ada ni, kita harap ialah semua pihak bekerjasama, mendaftar, dan kita lihat nanti keberkesanannya adalah ketika harga itu naik nanti ataupun harga di pam itu berubah, kita akan nampak berapa banyak kita boleh kurangkan subsidi itulah. Dari segi itu kita memang berharaplah perkara ini akan berjaya lah. Tapi ada juga yang menjangkakan bahawa dengan pelaksanaan SKDS 2.0 ini, kita fahamlah apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan ialah untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai subsidi bersasar. Tapi apakah Datuk melihat bahawa ini antara langkah yang mungkin perlu dilaksanakan memandangkan tentang perkembangan terkini, dan ada juga yang mengatakan bahawa apakah ianya akan memberi ataupun menimbulkan masalah kepada mereka yang mengendalikan pam-pam minyak di seluruh negara sebenarnya. Apakah mereka juga perlu berubah mengikut keadaan kehendak SKDS 2.0? Ya, mereka perlu menyesuaikan dirilah dengan apa yang akan berlaku kelak. Dan kita dah membuat perbincangan bersama dengan syarikat-syarikat minyak, dengan industri, untuk berubah ke satu tahap yang lain lepas ni, melalui SKDS ni. Dan kita harap bila berlakunya ataupun perubahan nanti berlaku, semua mereka bersedialah. Syarikat-syarikat pengangkutan awam ni dan syarikat pengangkutan darat semua telah mendaftar melalui sistem SKDS ni lah. Dan keyakinan KPDN sendirilah untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan SKDS ini, ya. Dan apakah ianya akan memberi manfaat sebenarnya kepada pemohon-pemohon yang layak memohon? Ya, sudah pasti kalau mereka mendapatkan fleet card ini, akan memberi manfaat kepada syarikat tersebut. Kos mereka masih kekal dengan harga RM2.15 sekarang. Dan sudah pasti mereka tidak akan mengalami, ataupun kita tak nak bila mereka tidak mendaftar dalam sistem ini, operasi terganggu. Mungkin sampai satu masa mereka terpaksa gulung tikar sebab kos meningkat. Kerana untuk makluman, 1 liter diesel yang kita pam, jumlah subsidinya adalah RM1.50. Pada ketika ini, sebab harga komersial adalah RM3.49, lebih kurang RM3.50 lah. Dan harga di pam RM2.15, lebih kurang RM2.35 lah. Begitu. Jadi sudah pasti kos itu sangat tinggi, sebab lori kenderaan berat bila mengisi sekali isi sudah semestinya bukan 10 liter, 250 liter dan sebagainya, kan. Jadi kos itu sangat tinggi. Dan kita harap, kita galakkan, kita minta supaya syarikat-syarikat ini cepat-cepatlah mendaftar dalam sistem MySubsidi ataupun sistem SKDS kita inilah. Mungkin syarikat-syarikat yang terlibat juga harus memikirkan secara serius sebenarnya, ya,
Walaupun kita menjangkakan bahawa mungkin subsidi diesel ini mungkin akan meningkat daripada harga yang ada sekarang ini, itu memang dijangkakan sebenarnya, tetapi jaminan yang boleh kita kongsikan di sini, KPDN sendiri boleh menjamin bahawa walaupun mungkin selepas ini dinaikkan sedikit daripada apa yang dibayar oleh syarikat-syarikat yang mengisi kenderaan mereka dengan diesel sekarang ini, harga diesel di negara kita ini masih dikatakan yang terendah jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, terutama di kalangan negara-negara ASEAN sendiri, kecuali Brunei lah barangkali. Jadi mungkin Datuk boleh komen sikit. Ya, memang harga diesel di negara kita memang yang terendah lah. Kalau banding dengan Thailand, lingkungan dalam RM4. Singapura berapa tu? Ya, Singapura saya tak pasti lah berapa dalam. Tapi tinggi. Memang tinggi. Jadi kita harap apabila mereka tahu memahami sistem ini adalah untuk kebaikan mereka, mereka kena memberi sokongan lah, mendaftar dalam keadaan yang cepat sebelum berlakunya perubahan nanti. Jangan nanti bila tiba masanya perubahan tu berlaku, semua baru mendaftar. Jadi kita tak nak nanti dari segi penyediaan fleet card tu akan mengambil masa yang panjang lah, sebab ramai sekaligus mendaftar. Jadi apa akan jadi untuk kepada syarikat-syarikat yang refuse ataupun tidak mahu mendaftar dalam program SKDS 2.0 ini? Kalau tidak mendaftar, tiada fleet card. Tiada fleet card, tak boleh isi minyak diesel. Boleh isi minyak diesel, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Sekiranya harga yang berbeza. Harga yang berbeza di stesen minyak. Sebab kalau kita ada fleet card, kita akan dengan kota dengan subsidi yang diberikan, mereka boleh mengisi dengan harga RM2.15. Itu akan mengurangkan kos syarikat. Seandainya mereka tidak terlibat dalam program ini, mereka akan mengisi dengan harga yang ditetapkan nantilah. Begitu. Jangkaan ini kita ramalan lah tu ya. Harga sekarang ialah RM2.15 lah untuk 1 liter. Agak-agaknya lah bila penilaian semula tentang harga diesel ini akan berlaku itu daripada jangkaan KPDN itu sendiri. Soalan yang saya tidak dapat jawab, kerana itu bergantung pada kabinet, keputusan kabinet, dan itu saya tidak dapat nak jawab dan tidak dapat nak beri pandangan lah berkenaan itu. Tapi walaupun kita pasti dengan sistem SKDS ni, yang mendaftar dengan SKDS akan mendapat fleet card. Harga tu mereka akan dapat dengan harga RM2.15. Okey, kita ada lebih kurang 3 minit lagi Datuk ya. Apa lagi yang ingin Datuk sampaikan kepada syarikat-syarikat, apa yang perlu mereka lakukan selain daripada apa yang Datuk sebut tadi? Apa lagi harapan Datuk sebenarnya melalui pelaksanaan ataupun penyasaran semula subsidi diesel melalui SKDS 2.0 ini tu? Ya, seperti yang saya maklumkan tadi, kita harap syarikat-syarikat ini dapat cepat-cepat dapat mendaftar dengan kita, mendapatkan kelulusan, kebenaran untuk membuat fleet card, dan mereka terus ke Olco ataupun syarikat minyak yang mereka rasa selesa lah untuk mendapatkan fleet card berkenaan. Dan dengan pelaksanaan SKDS ni, kita juga berharap akan dapat mengurangkan ketirisan, di mana kerajaan telah berbelanja berbilion-bilion. Seperti saya maklum tadi, kalau pengguna yang benar menggunakan diesel, 1 liter itu kerajaan mensubsidikan kita RM1.35. Jadi 1 liter itu RM1.35 itu sangat tinggi. Betul. Kita tak isi 1 liter. Macam Datuk kata tadi lah. Kita isi dalam, kalau 180 liter, kalau kenderaan persendirian kan 80 liter, 90 liter. So di situ bolehlah kita nampak. Kalau kita isi 100 liter, kerajaan membelanjakan RM135 untuk
100 liter itu. Di mana mereka boleh berdaftar sebenarnya tu? Adakah disediakan tempat-tempat tertentu? Kita ada boleh para penonton boleh Google ya. Kita terus type SKDS KPDN akan keluar. Semua ada dalam That mean boleh website. berdaftar secara online lah. Memang secara online. And how soon they can get the fleet card dulu? Selepas mereka berdaftar. Selepas mendaftar, mereka daftar semua kenderaan. Kalau ada 10, mereka daftar sekaligus dalam tempoh 1 jam, 2 jam. Terus mereka tekan selesai. Mereka akan dapat satu surat lah. Mereka boleh collect the card. Satu surat. Tetapi surat berkenaan ataupun dokumen berkenaan, mereka mesti pergi ke syarikat minyak untuk memohon fleet card tersebut. Okay. Mereka pilihlah antara Petronas, Shell, BHP, Petron ataupun Chevron. Bawa surat tersebut ke syarikat minyak dan mereka akan keluarkan syarikat minyak akan keluarkan kad. Ya, dan syarikat minyak sudah pun bersedia lah untuk menghadapi lima syarikat minyak ini telah bersedia dan memberikan komitmen yang baik untuk membantu kerajaan untuk melaksanakan SKDS ini. Jadi kita dah berbincang banyak kali berkenaan dengan SKDS ni, dan 5 syarikat minyak ni sangat-sangat membantu kerajaan dalam melaksanakan SKDS. Okey, cukup jelas walaupun dalam masa yang begitu suntuk. Jadi jutaan terima kasih sebenarnya kepada Datuk Dr. Stanley Tan kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Tapi lepas ni tu kita kena duduk lagi lah untuk jangka masa yang lebih panjang untuk melihat tentang sejauh manakah program subsidi diesel melalui SKDS 2.0 ini mencapai matlamat yang ingin dicapai, dan sudah pastilah kita juga mungkin akan mendapatkan reaksi dan juga respon daripada syarikat-syarikat yang terlibat. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin menarik, dan ianya merupakan satu permulaan jugalah bila kita cakap tentang program yang ingin dilakukan oleh kerajaan, tentang matlamat yang ingin dicapai oleh kerajaan, iaitu untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai subsidi bersasar. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.